A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana memberikan peluang kepada saya untuk mendapatkan masa pada malam ini bagi berkongsi pandangan dengan anda semua, dan juga masih meneruskan lagi aktiviti setiap minggu, iaitu klinik guaman syar'i. Dan ini merupakan salah satu alternatif, salah satu perkara yang kita rancang untuk tahun 2022 ini, bagi saya membantu untuk menjawab sebarang persoalan berkaitan dengan hal ehwal kekeluargaan Islam. Sebab sebelum ni bila live biasanya saya terang, kemudian tak ada yang nak bertanya soalan tapi tak berpeluang. Jadi hari ini saya buka untuk tanya soalan sahaja. Okey, siapa yang nak tanya berdasarkan kepada artikel yang saya tulis pun tak ada masalah. Okey, so saya mengucapkan berbanyak terima kasih untuk perkongsian artikel saya yang pertama. Sangat dahsyat dia punya share pun sangat tinggi, dia punya engagement pun. Alhamdulillah dah 6,000 lebih, kan? Sampai 7,000. Saya rasa dah 7 dah kot. 7,000 lebih. Okey. Tapi tak boleh lawan lagi dengan artikel pertama saya yang boom, iaitu cerita daripada Nur 2. Cerita tajuk pertama yang masih saya ingat sampai sekarang, iaitu Wanita Jangan Takut Jadi Janda. Dia punya tajuk itu menyebabkan ramai orang yang dah baca tentang apa. Tapi actually saya cerita tentang nusyus tu. So hari ini bila ada artikel yang saya tulis berkaitan dengan cerita juga drama TV, iaitu Suamiku Lelaki Pendosa, yang mana sampai hari ini masih ada lagi dekat TV daripada Isnin sampai Khamis jam 10 malam. So isu yang saya kupaskan berkaitan dengan nasab anak, itu pun ada yang masih lagi tak berapa faham bagaimana penggunaan dan pembuktian dalam hukum syarak, bagaimana penafian nasab dalam hukum syarak. Jadi saya buat juga artikel yang kedua sebagai tambahan. Jadi semalam saya ada post satu artikel, gambar dia saya pilih gambar Aaron Aziz dengan Gambit tu. Sebab saya tahu ramai yang follow cerita tu pun desakan daripada cerita tersebut lah, kan, berdasarkan dua watak ni sebenarnya. Jadi saja tujuannya untuk nak bagi pencerahan. Okey, insyaAllah terima kasih. Saya akan bantu untuk jawab segala persoalan, dan saya nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada anda yang telah tekan share, yang dah follow saya. Okey, insyaAllah saya akan cuba bagi yang terbaik. Okey, malam ni saya pakai baju, kalau hari tu saya live pakai baju Liverpool. Sukan pertama yang saya suka adalah bola sepak lah, of course lah, kan. Tim saya adalah Liverpool. Sukan yang kedua yang saya minat dalam hidup saya adalah rugby. Dan tim saya adalah All Blacks. Daripada dulu sampai sekarang lah All Black, insyaAllah. Tahun depan ada World Cup All Black. Wow. Saya dah tak sabar nak menantikan. Natrah Rosli, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat? Semoga ceria-ceria selalu ya puan. Saya nak minta pandangan tuan. Okey, adakah wajib bagi ibu bapa mengambil insurans untuk anak-anak? Okey, dan sekiranya suami isteri berpisah, siapakah yang harus tanggung bayaran tersebut? Alright, kita kena tengok pada semasa perkahwinan. Kalau semasa perkahwinan tu memang si bapa, bapa yang menanggung insurans tersebut, dan memang dia berterusan membayar. Kalau selepas berlaku perceraian, dia masih lagi perlu tanggung. Kalau katalah nafkah perubatan tidak diperuntukkan, tetapi sebaliknya dia ditukar kepada insurans perubatan tersebut. Okey, dia ada beza nafkah perubatan dan juga insurans perubatan. Nafkah perubatan kalau sakit baru pergi. Okey, insurans perubatan tak sakit pun kita kena tanggung juga. Okey, tapi kalau ikutkan, nafkah adalah satu benda yang wajib. Kalau tak sedia, dia akan menyebabkan kemudaratan. So, kalau ikutkan insurans, dia bukan nafkah. Okey, insurans dia bukan nafkah pada asalnya.
Sebab nafkah tu kalau kita tak sedia baru kalau kita sakit baru kita kena tanggung nafkah perubatan. Alright. So, cuma dengan adanya insurans kesihatan, dia akan menyebabkan perlindungan dan juga kita pun tak perlu risau tentang kebajikan anak dari sudut kesihatan. Jadi andai katalah dalam tempoh perkahwinan memang seorang bapa tu tanggung, kalau kata berlaku perceraian pun dia masih perlu menanggung. Sebab atas kapasiti kemampuannya. Okey, tapi kalau katalah selepas bercerai baru si ibu ambil insurans. Kalau si ibu ambil insurans selepas cerai, dia tengok pada keadaan. Kalau keadaan yang pertama adalah si bapa mampu menanggung. Mampu menanggung untuk bayaran insurans tersebut, pada saya dia boleh jadi ke arah bukan wajib, tetapi dia boleh jadi ke arah keharusan lah. Harus untuk bapa tu menanggung. Alright. Tapi kalau katalah seorang bapa ni dia tak mampu untuk nak bayar insurans monthly tersebut, cuma dia boleh tanggung everything, nafkah perubatan. Maksudnya anak sakit ke, masuk hospital semua tu dia boleh bayar. Alright. So dia boleh buat macam tu juga. So there's two option. Kalau saya tanya yang mana yang terbaik, yang terbaiknya adalah mendapatkan insurans kesihatan. Sebab dia adalah perlindungan yang baik andai kata berlaku apa-apa kepada kesihatan anak terutamanya. Okay. So kalau tanya ke saya, yang mana, itulah jawapannya. Kalau kata sebelum cerai tu memang bapa tanggung, dia kena tanggung berterusan. Kalau kata selepas cerai pun. Tapi kalau selepas cerai baru kita nak ambil, yang ni sepatutnya atas mak. Kalau mak nak ambil. Kalau bapa boleh provide nafkah perubatan, so mak boleh tanggung insurans. Tapi kalau kata bapa tu yang ambil, memang seorang bapa yang bagus lah. Selepas cerai tu dia tanggung insurans perubatan tersebut. Bapa ni bapa kelas A lah. Okay. Alright, boleh lah kot. Baru masuk. Tak apa. Waalaikumsalam Irina Zana semua. Hai. Waalaikumsalam semua. Amanah Adam, YNWA forever. Satu cup kita dah, Malina. Kita ada lagi EPL boleh dapat. Kita boleh dapat FA Cup boleh lagi. Tapi rugby je. Rugby ni dia lain sikit. Dia tak macam ni. Malam ni. Okay. Putri Syakila. Assalamualaikum tuan. Salam. Dalam klinik Guaman Syar'i minggu lepas, tuan ada cakap tentang nikah tanpa pengesahan Pejabat Agama Islam memang tak sah dan anak yang dilahirkan tu jadi anak tak sah taraf. Jika anak perempuan nak kahwin perlu mohon affidavit wali hakim. Ini apa soalannya? Tuan ada cakap tentang nikah tanpa pengesahan. Yalah. Kalau nikah tu tak buat pengesahan, kalau kita tak buat pengesahan, mana kita nak tahu dia punya nikah tersebut sah ataupun tidak. Kalau katalah nikah tersebut tidak sah, so pastinya anak tu, kalau anak yang dilahirkan tu, dia tidaklah boleh dinasabkan kepada si laki yang disifatkan sebagai bapaknya. Dia kena buat pengesahan tersebut. Jadi kalau orang yang biasa, yang mohon borang kahwin, ikut prosedur semua tu, dinikahkan pun memang melalui prosedur yang betul. Jadi tak adalah nak kata yang tu tak sah kan. Kalau kata dah sempurna semua tu, insya-Allah boleh sah. Okay? Jadi kalau orang yang buat nikah sendiri, nikah sindiket ke, ikut nikah kampung ke, whatever lah term you all guna kan, yang selagi mana tak ikut undang-undang ni, jadi kalau nak sahkan di sudut undang-undang, kena masuk mahkamah, buat permohonan pengesahan nikah. Dah sah nikah tersebut, baru boleh buat pengesahan nasab ataupun pengesah tarafan anak. Kalau tidak, anak tersebut dia akan kekal sebagai status anak tak sah taraf. Dan kalau anak tu anak perempuan nak berkahwin, dia kena buat permohonan wali hakim. Sebab title dia adalah anak tak sah taraf. Okey? Anak tak sah taraf ni maksudnya dia tidak dinasabkan kepada lelaki yang disifatkan sebagai bapa. Okey. Bayah. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Saya nak bertanya untuk kakak saya. Okey, nak tanya bagi pihak kakak lah. Dia bernikah di Thailand dan balik Malaysia tak daftar dan mempunyai anak.
Okay, sekarang dia tinggal anak bini dia macam tali tak bergantung. Dia pula siapa dia? Tanya untuk kakak, suami dia kot no. Tinggal macam tu. Nafkah dan anak dia dari baby hingga 1 tahun. Dah 1 tahun tak kenal dia dan bukan bentikan dia. Jadi kalau nak tuntut cerai dan nafkah dekat Malaysia, boleh ke atau kena pergi sana? Kalau ada lafaz cerai dekat depan-depan, sah ke cerai tu? Harap tuan tolong jawab. Thank you. InsyaAllah saya jawab lah ni. Okay. Satu pasangan, dengar betul-betul dengar. Pasangan yang berkahwin di Thailand. Okay, kahwin dekat Thailand, balik Malaysia tak buat pengesahan. Hanya ada sijil nikah siam sahaja. Sijil nikah siam, surat konsulat, yang tu sahaja. Okay. Bila tak buat pengesahan, andai kata anak tersebut dilahirkan, anak tu tak boleh didaftarkan binti ataupun bin tu kepada si bapaknya. Okay, sebab nikah tersebut tidak disahkan. Okay, tak disahkan lagi. So, sepatutnya seseorang yang berkahwin di Thailand, balik mai ke Malaysia, dia kena buat pengesahan. Kalau berkahwin tu lelaki ni poligami, dia kena naik ke Mahkamah Tinggi Syariah. Permohonan pengesahan nikah poligami. Okay, setiap negeri sama. Mesti kena naik Mahkamah Tinggi Syariah untuk poligami. Kalau nikah tu dengan lelaki yang single, sama ada dia duda ke ataupun dia bujang ke, okay, nikah dekat Thailand, datang ke Malaysia, kena masuk Mahkamah Rendah Syariah untuk buat pengesahan. Melainkan negeri yang saya praktis saja, kalau macam dekat Kedah, untuk orang Kedah yang menikah dekat Thailand, pasangan single dengan single, dia tak perlu naik Mahkamah Syariah, dia perlu naik ke pejabat agama. So pejabat agama yang akan mengesahkan pernikahan single dengan single. Tapi kalau pernikahan tu dengan suami orang, okay, dia kena naik Mahkamah Tinggi Syariah sebab poligami. Itu adalah kuasa Mahkamah Tinggi Syariah. Jadi, andai katalah tak buat pengesahan tersebut, anak yang dilahirkan tu tidak dinasabkan, okay, tidak dibin ataupun bentikan kepada si suami tersebut, maka anak tu dikira sebagai anak tak sah taraf. Anak tak sah taraf, okay, sebab benda tu kita tak tahu nikah tu sah ataupun tidak lagi. Dekat Thailand tu nikah jangan ingat semua sah dah. Dia kena balik main Malaysia, kena buat pengesahan dulu. Jadi kalau kata lahir anak, insya-Allah KKM tak akan daftarkan sijil anak tu dengan binti ataupun bin kepada lelaki tersebut. Jadi bila anak tak sah taraf, bapa tersebut, si lelaki tu, dari sudut hukum syarak dan undang-undang, dia tidak bertanggungan. Okay, tidak bertanggungan di sisi undang-undang untuk menafkahi anak tersebut. Sebab nafkah anak tak sah taraf 100% kepada ibu. Ibu yang kena tanggung. Okay, dia bukan dari sudut undang-undang dan juga hukum syarak, anak tak sah taraf ni dia tak ada nasab bapa. Okay, dia tak ada nasab bapa. Dan bila tak ada nasab bapa, dia tak bertanggungan. So kalau macam mana nak bagi dia tanggung nafkah anak? Jawapannya adalah dia kena buat pengesahan nikah dulu. Lepas dah buat pengesahan nikah, kena buat permohonan pengesahan nasab pula. Pengesahan nasab anak tersebut. Lepas dah disahkan nasab, baru boleh buat tuntutan nafkah anak. 3 benda. That's why saya cakap, siapa kata nikah siam tu senang? Balik dari Malaysia, ada orang dia tak buat pengesahan tu semua. Dia biar, kemudian anak lahir pula. Ni kalau orang yang ada anak pula, okay, tengok ada pula berlaku perceraian. Kalau kata berlaku perceraian pula, jadi isu yang lain. Macam contoh, suami ni tak buat pengesahan nikah, kemudian dia ceraikan isteri dia. Kita ni nak tuntut, nak buat pengesahan cerai, nak dapatkan sijil cerai. Di Malaysia kita takkan keluarkan sijil cerai sebab anda punya nikah tu pun tak disahkan lagi. So kalau nak dapat tu macam mana? Nak cerai kan, nak sah cerai, kena pi balik kat tempat mana anda menikah tersebut. Nikah kat mana? Songklak. Kena pi buat cerai kat sana. Jenuh. Mana buka pintu sepadan? Kan? Pergilah mana-mana tempat tak buka lagi. Naik pesawat je sekarang ni baru boleh.
Okey. So, kalau kita nak buat pengesahan, kita kena buat pengesahan selepas balik daripada nikah Thailand tersebut. Kesah nikah, sahkan nasab, baru boleh tuntut nafkah anak. Kalau kata ada perceraian, baru kita boleh buat sah cerai tu di Mahkamah Syariah Malaysia. Sebab kita tak ada sijil nikah Malaysia. Bila tak ada sijil nikah Malaysia, macam mana pun nak buat pengesahan cerai tersebut? Okay, so complicated sikit kan? Itulah yang dilalui. Aduh, awak pula sakit perut ni. Nurul Farahana Ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan, saya nak tanya soalan. Kalau dah lama bercerai, tapi ex-husband tak pernah bagi nafkah untuk anak-anak, dari anak baby sampailah dia dewasa. Lepas tu ex-husband tak pernah peduli dekat anak-anak saya. Dari tahun 2008 sampailah tahun 2022, digantung tak bertali. Apa harus saya buat? Dia 2028, 2022. Berapa tahun 12, 8, 14. Daripada baby So kalau, alright. Kalau tak dapat nafkah anak, tuntutlah nafkah anak. Okay, so tuntut nafkah anak. Kalau anak masih lagi belum capai 18 tahun, so kita sebagai ibu boleh tuntut bagi pihak anak. Okay? Tapi kalau anak dah mencapai umur 18 tahun, anda kena bagi tahu kepada anak. Okay? Kita kena bagi tahu kepada anak, dia kena buat tuntutan untuk diri dia sendiri kalau dia masih belajar. Okay? Kalau dia dah bekerja, tak boleh dapat nafkah dah, sebab dia dah menanggung diri dia sendiri. Okay, tapi kalau dia masih belajar, dia masih di bawah tanggungan, maka dia kena naik Mahkamah Syariah sendiri, kena tuntut nafkah diri. Okay, itu untuk cerita nafkah anak. Tak dapat nafkah anak, naik Mahkamah Syariah untuk mahkamah keluarkan perintah nafkah anak. Okay. Aquarius Guil. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, adakah jika doktor mengesahkan saya depression, saya akan kehilangan hak penjagaan? Atas alasan saya depression, mohon pencerahan tuan. Terima kasih. Jawapannya tidak. Okay. Depression selepas kita berjumpa dengan psikiatri, doktor psikiatri, ia tidak akan menggagalkan untuk kita mendapat hak jagaan anak. Dalam kes kaitan dengan jagaan anak, ada 5 saja sebab. Okay, ada 5 saja sebab yang dalam undang-undang dikatakan ibu boleh hilang kelahiran. Boleh hilang dah, bukan automatik. Yang pertamanya kalau ibu murtad. Yang kedua kalau ibu berkahwin lain. Yang ketiga kalau ibu itu mendera anak. Okay, dera yang sampai tahap zalim lah. Yang keempat kalau ibu itu berkelakuan keji mengikut secara terbuka mengikut hukum syarak. Contohnya menjadi pelacur ke, jadi GRO ke, okey. Yang kelima, kalau ibu itu cuba nak pisahkan anak dengan bapa dengan satu jarak yang sangat jauh. Okey, melainkan orang yang selepas diceraikan dia balik ke kampung asal. Okey, so daripada 5 tersebut, ada tak dia kata kalau ibu depression tak boleh dapat hak jagaan anak? Tak ada. Okey. Cuma dalam undang-undang berkaitan dengan hak jagaan anak, perkara yang paling penting untuk mahkamah nak tahu adalah siapa lebih layak untuk menjaga kebajikan. Kebajikan anak. Jadi, apa yang kita boleh katakan kepada mahkamah, boleh bantu hakim untuk buktikan yang kebajikan anak tak terjejas walaupun kita mengalami depression. Okey. Ada orang dia depression disebabkan perkahwinan dia tu tak seindah daripada kabar. Kena dera ke, tak dapat nafkah ke, kena pukul, whatever reason lah, macam-macam. So dia depressed. Dia nak cerai, suami tak mau cerai. Jadi dia kena pergi ke mungkin ada kena pergi sampai ke counselling, dia kena dapatkan laporan psikiatri, jumpa doktor. Jadi benda tu semua bukan dikatakan untuk nak kata dia gila, tidak. Yang tu nak menunjukkan kata kita mengalami depression, tekanan, disebabkan kepada perkahwinan. Jadi kalau kita boleh buktikan kepada mahkamah
depression kita tu tidak membabitkan dengan kebajikan anak, insya-Allah bab jagaan anak is safe. Okay, don't worry. Tak pernah lagi saya tengok mahkamah tak bagi anak dekat ibu disebabkan ibu mengalami depression. Okay, kalau ibu ni disahkan gila, gila lain. Gila ni dia termasuk di bawah ordinan gila. Okay, ordinan gila dia ada satu khas tau, undang-undang ordinan gila. Maksudnya kalau nak dikatakan gila, dia mesti disahkan oleh pakar perubatan, okay? Doktor perubatan yang boleh mengesahkan kata seseorang manusia ni gila. So baru kita mungkin boleh hilang kelayakan untuk menjaga anak sebab faktor kebajikan yang tak dapat diuruskan. Tapi kalau kita hanya dikatakan sebagai depression terhadap rumah tangga, dia tak sampai tahap gila, maka saya percaya dia mungkin tak sampai tahap untuk kebajikan anak tu terabai. So chill, relax. Okay, alright, thank you. Siapa yang bagi star kat saya 100 star, Alhamdulillah. Murah rezeki anda, amin, insyaAllah. Saya suka no. Saya suka mendoakan apa yang bagi kat saya, amin. Okay, Nurul Nadia Fasihah, salam Tuan. Waalaikumsalam. Kalau suami tak hadir perjumpaan hakam dan tak datang perbicaraan seterusnya, adakah perbicaraan terus ditangguhkan atau hakim boleh terus jatuhkan talak? Baik. Saya tak pasti berapa kali hakam nak bersidang, okay? Sebab biasanya proses hakam dia tak melibatkan kepada peguam. Cuma kalau hakam merasakan perlu ada perbincangan seterusnya, maka dia boleh teruskan lagi. Dia kuasa dia. Bila mahkamah dah melantik kepada hakam, maka hakam dah take over. Okay, hakam dah take over untuk perbicaraan ke ataupun apa-apalah yang prosedur yang dilakukan untuk melihat kepada possibility pasangan ni boleh berbaik lagi ataupun tidak. Nak lihat kepada terdapat syiqaq, perkelahian, okay? Syiqaq dan perkelahian terhadap rumah tangga tersebut. Okay, jadi saya pun tak tahu berapa kali. Mungkin sekali dua saja, mungkin 3-4 kali, wallahu alam. Okay, cuma apa yang saya nak tegaskan dalam bab pelantikan dah hakam, hakim dia tak boleh jatuhkan talak. Okay, hakam saja yang boleh jatuhkan talak. Dia ada dua beza tu. Hakim yang dalam dewan, okay, yang ada dalam perbicaraan. Hakam dia bukan dalam perbicaraan dekat dalam dewan mahkamah. So, hakam dia ada kuasa lantikan yang mana dia boleh sampai satu tahap boleh memisahkan. Boleh melafazkan talak bagi pihak suami. Okey. Cuma tak semua negeri ada hakam. So far apa yang saya tahu adalah negeri Selangor dan juga Kuala Lumpur, sebab dia ada satu garis panduan yang dah coded dengan jelas. Itu je lah yang saya dapat maklum. Okay, tapi negeri lain mostly tak ada lagi. Manja kasih. Macam minggu lepas Tuan ada jelaskan tentang anak dara kembali dan janda berhias. Okay? Jika hakim dah jatuhkan sebagai anak dara kembali dan tak dapat sijil cerai, dan jika janda berhias dapat sijil nikah. Dan apa perbezaan janda berhias dengan anak dara kembali dan tentang sijil cerai untuk janda berhias? Tuan jelaskan. Okey. Kalau mahkamah isytiharkan yang tu dia jadi anak dara kembali, right? Maksudnya dia tidak dititlekan sebagai janda lah, okay? Sebab kalau dari sudut pernikahan, bila seseorang wanita yang dikatakan sebagai janda, dia ada hak untuk menidakkan kuasa wali dia. Okay, dalam Islam, dalam mazhab Syafi'i, bapa dengan datuk dia adalah wali mujbir. Okay, wali mujbir ni dia ada kuasa untuk nak menikahkan anak perempuan dia dengan mana-mana lelaki yang dia suka. Okay, ni kuasa wali mujbir, iaitu ayah dan juga datuk. Okay. Tapi kalau kata anak tersebut bukan anak dara tetapi janda, kalau dia janda, dia tidak boleh ada kuasa macam tu wali mujbir. Tak boleh kahwin keikut dan, sebab janda dia ada hak ke atas diri dia.
Dia boleh bersetuju dan juga boleh tak bersetuju. Kalau dia kata saya tak berkenan dengan pilihan ayah, maka tak boleh. Ini contohnya lah, salah satunya. Dan saya satu lagi bab title lah. Jadi kalau kata anak dara, maksudnya masih lagi anak dara lah. Janda is janda lah. Okay. Cuma janda berias ni maksudnya adalah seseorang yang tak pernah disentuh lah kan. Walau dia pernah berkahwin tapi tak pernah disentuh. Saya pun tak tahu kenapa mahkamah sabitkan itu anak dara kembali. Dia kuasa hakim lah. Kalau hakim merasakan dia patut jadi anak dara, patut diisytihar sebagai anak dara, maka hakim boleh isytiharkan yang itu sebagai anak dara. Macam saya cakap yang itu tu, budak tu pun muda lagi. Muda sangat, dalam 21 ke 22 macam tu. So dah tak disentuh oleh suami dia. Jadi diceraikan macam tu saja atas pengakuan suami yang dia tak menyentuh isteri dia, dan juga atas pengakuan wanita tu yang dia memang tak disentuh. Jadi mudah, mahkamah pun isytihar dia anak dara saja. Itulah kot, saya pun nak lebih pun saya pun tak tahu. Awas tak sedap perut. Muhammad Juwaidi Edi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tuan Fahmi. Kalau kes mak nak anak tu, tapi anak tu tak mau duk dengan mak, hak tu atas anak ke ibu? Apa tak boleh koma-koma ni, jadi aku pening. Kalau kes mak nak anak tu tapi anak tu tak mau duduk. Okey, baik. Anak yang tak mau pilih, okey, baik. Ini isu berkaitan dengan keputusan anak. Alright. Dalam isu jagaan anak, undang-undang sebut untuk anak ni buat pilihan. Anak ni nak menentukan tentang kehidupan dia, sama ada dia nak duduk dengan mak ataupun dia nak duduk dengan ayah selepas bercerai. Yang boleh buat pilihan adalah anak lelaki yang berumur 7 tahun ke atas, anak lelaki. Anak perempuan 9 tahun ke atas. Jadi kalau anak 7 tahun ataupun anak 9 tahun, mereka berhak untuk membuat pilihan, sama ada dia nak duduk dengan ibu ataupun dengan ayah. Jadi andai katalah si anak tak mau duduk dengan mak, dia nak duduk ke atas, dia nak duduk dengan ayah, maka hak dia untuk menentukan bahawa yang dia nak duduk dengan ayah. Tapi kalau anak tu kurang, kurang daripada umur tersebut, umur contoh anak lelaki baru 5 tahun. Dia kalau ikutkan dari sudut undang-undang, kekuatannya akan lebih kepada ibu. Kekuatan akan lebih kepada ibu. Cuma kita faham satu perkara, bila anak umur 5 tahun ke 6 tahun ke, walaupun dia tak sampai 7 tahun lagi, dia dah boleh bercakap. Dia nak duduk dengan siapa, kadang-kadang dia budak cerdik sikit. So kalau ditarik ni pun dia mungkin tak suka dan sebagainya. Jadi dalam hal ni adalah seorang yang nak bagi tahu kata dia tak halang, tapi anak ni yang nak pilih duduk dengan dia. Dia tak mau duduk dengan mak dia. Alright? Jadi kita kena buktikan kepada mahkamah yang anak tu tak mau duduk dengan mak dia. Saya kongsikan, saya pernah ada satu kes yang macam ni dulu, sebiji. Di sebuah negeri yang saya tak mau bagi tahu, iaitu anak dia dah lama duduk dengan ayah, mak tinggalkan. Kemudian anak ni bila dah dibesar sikit tu, mak nak tuntut. Mak nak tuntut. Si ayah ni tak kisah sebab anak besar. Tetapi mak ni, mungkin anak tak mau. Anak tak mau. Jadi dia tanya saya, tuan nak buat macam mana ni? Sebab anak tak mau. Saya tak paksa, saya tak halang pun. Tapi anak tak mau. Saya kata, kita prepare saja. Jangan ada unsur untuk katakan mak jahat dan sebagainya. Sebagai pasangan, sebagai bekas pasangan, macam mana sekalipun, kita kena tahu yang mak ataupun ayah adalah orang yang cuba perlu untuk membesarkan anak tersebut bersama. So kita tak boleh meracun. So saya kata jangan racun anak apa-apa. Yang penting kalau anak tu tak mau, rakam video. Sekarang kan zaman canggih sikit kan. Saya kata rakam video. Kalau anak tu call ke semua tu,
Tunjuk je. Buat rakam video yang dia orang call, yang dia orang sendiri ke tak mau sebagainya. Alright? Tapi itu dalam keadaan anak yang dah pandai lah. Kalau anak yang kecil ni, kita kena fikirkan jugalah macam mana cara untuk kita buktikan tersebut. Okay? Tapi mostly kalau cerita bab anak kecil ni, biasanya dia kuat kepada ibu. Okay. Syazrina Mams. Bagaimana jika dah ada 2 perintah tunggakan nafkah dan perintah bayar nafkah anak masih gagal dilaksanakan oleh bekas suami? Macam mana nak ambil tindakan untuk minta bayar, dan bolehkah bekas suami dapat hak penjagaan anak berumur 22 dan 14 tahun dalam situasi ini? So, ada 2 kes, iaitu kes tunggakan nafkah dan satu lagi berkaitan dengan hak penjagaan. Baik. Andai kata dah ada perintah nafkah, dah ada perintah nafkah, kemudian berlaku tunggakan. So, kita nak tuntut tunggakan tersebut. Kita filekan saman penghutang penghakiman, kita tuntut tunggakan. Bila kita sedang filekan saman penghutang penghakiman, nafkah anak yang pertama tu, dia tak akan terhenti. Dia akan terus berjalan. Okay? Cuma kita tuntut hutang. Yang kena bayar, dia kena terus bayar. Hutang adalah benda ataupun masa lalu. Okay? Perkara yang menjadi satu tunggakan. So, andai kata kita sedang tuntut hutang, yang nafkah tu pun sedang berjalan pun tak bayar, maka kita kena filekan yang satu lagi juga, tunggakan yang lain juga. So, jadi renyah kan? Tapi itulah prosedur undang-undangnya. Okay, prosedur dari undang-undangnya, kalau ada perintah berlaku tunggakan, kita filekan tunggakan. Tunggakan tu mesti jelas daripada bulan berapa sampai bulan berapa, daripada tahun bila sampai tahun bila. Kemudian katakanlah ada lagi tunggakan yang berlaku, dah tak bayar lagi ni, tunggakan tak selesai lagi, ada lagi tunggakan. Kalau nak tuntut yang tu juga, file yang seterusnya pula. Itulah. Okay. Macam kalau kata dia masih gagal untuk bayar, dia ada choice yang mana bila dah keluarkan saman penghutang penghakiman pun tak bayar, yang ni kuasa mahkamah. Kalau mahkamah rasakan boleh ada harta yang boleh dijadikan sebagai cagaran, maka harta tersebut akan dicagarkan oleh mahkamah untuk sandaran kepada nafkah tersebut. Ada juga yang sampai tahap lebih ekstrim, iaitu bila tak bayar nafkah anak, dia boleh dikenakan penghinaan mahkamah ataupun penjara terhadap kesalahan hutang yang gagal dibayar tersebut. Okey, itu saja. So, yang tu adalah kuasa hakim untuk nak bagi apa hukuman, okey, ataupun nak bagi penyelesaian terhadap tuntutan tunggakan tersebut. So, untuk hak jagaan anak umur 22 dengan 14 ni, macam saya cakap tadilah, yang tadi boleh buat pilihan pun 7 tahun, okey, 7 tahun bagi lelaki, 9 tahun bagi perempuan, apatah lagi untuk anak yang berumur 14 dan 22. 22 lagi lah. Okay, jadi kalau umur 14 ni, dia dah boleh buat pilihan. Okay. So, kalau lah kata si bapak ni nak buat tuntutan hak jagaan anak juga, umur anak berapa? 14 tahun. Nak buat, silakan buat. Okay. Tetapi, insya-Allah saya boleh katakan, okay, anak tersebut mesti akan dipanggil untuk diminta bagi keterangan. Nak pilih nak duduk dengan siapa? Nak duduk dengan mak kan, nak duduk dengan ayah? Sebab mahkamah akan mengutamakan apa keputusan anak, apa kebajikan anak tersebut. Dah boleh bercakap kan? Kata, mahkamah akan tanya. Macam contoh kes saya pagi tadi. Kes saya pagi tadi di sebuah negeri, okay, anak dipanggil. Sebab kita bersetuju untuk tidak panjang cerita, sebab anak pun dah besar. Jadi kita setuju, pihak saya setuju, pihak defendant pun, saya defendant perempuan, okay? Plaintiff lelaki. So kita setuju untuk panggil anak buat pilihan sendiri. Jadi anak tu dipanggil, jumpa depan hakim, dalam bilik hakim. Hakim tu tanya, so hakim tanya nak duduk dengan siapa, macam mana mak jaga, pernah jumpa ayah ke tak, sebagainya, ayah ambil berat ke tak, whatever lah, macam-macam soalan dia tanya. And then anak tu buat keputusan nak duduk dengan mak. Jadi bila dia panggil semula, saya panggil peguam pihak plaintiff, kemudian panggil ibu dengan bapa, mahkamah sebut keputusannya adalah anak memilih untuk duduk dengan ibu. So selesailah.
Sebab anak dah besar. Okey. Baik Zura, salam, nak tanya ni. Jangan rugi macam tu puan. Nak tanya terus. Memang saya buat benda ni untuk nak tanya soalan je. Minum dulu. Panas. Risha Ariana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika saya dan suami dah tak sepahaman dan saya ingin berpisah, tapi suami tak mau lapar cerai, bolehkah saya ke pejabat agama untuk minta borang permohonan cerai atau macam mana? Oh, okey. Puan Risha mesti baru follow saya kan? Terima kasih puan Baik. Kalau dengar betul-betul siapa yang baru, siapa yang nak bercerai, dah tak ada jalan dah ni. Kalau orang Kedah kata habis meta dah. Tak ada cara dah nak baik. Bercerai itulah jalan yang terbaik rasanya. Okey. Tapi suami enggan untuk cerai. Suami tak mau. Kalau kita nak bercerai secara baik, nak bercerai secara baik, kita kena naik mahkamah syariah. Alright, untuk pasangan yang first time baru tahu hari ni, nak bercerai ni bukan pergi pejabat agama. Pejabat agama, dia ada dua aja dalam bab ni. Iaitu kita nak kahwin, kalau nak kahwin kita kena pergi pejabat agama. Okey, untuk nak borang nikah. Kalau kita dalam pernikahan ada isu rumah tangga, kita tak bercerai kat pejabat agama. Kita pergi pejabat agama pun tujuan untuk kaunseling sahaja. Okey, dua ni je, nak nikah ke nak kaunseling. Okey, tapi kalau nak cerai, tempat yang kita kena pergi adalah mahkamah syariah. Kita kena filekan tuntutan perceraian. Okey, kena buat permohonan cerai secara baiklah. Alright. Kalau secara baik, maksudnya adalah suami setuju. Kalau suami setuju untuk bercerai secara baik, maka kita boleh filekan permohonan cerai di bawah Seksyen 47 Enactment Keluarga Islam. Okey. So kita filekan perceraian seksyen tersebut, kita file, dapat tarikh daripada mahkamah, kemudian datanglah suami isteri. Suami dinasihatkan untuk lafaz cerai talak 1, isteri setuju, isteri suci, mahkamah benarkan, lafaz selesai. Okey. Tetapi andai katalah suami tak setuju. Bila suami tak setuju, okey, untuk kebanyakan negeri, dia akan dinasihatkan kepada isteri untuk memfailkan tuntutan jenis lain. Dia ada macam-macam jenis cerai ni. Yang paling popular adalah fasah lah. So fasah ni apa dia? Fasah ni satu jenis perceraian yang mana cerai ni kita nak serahkan kuasa kepada hakim untuk ceraikan, untuk talakkan, untuk bubarkan perkahwinan. Okay, tetapi dia mesti berdasarkan kepada dua benda, iaitu dia mesti bersandarkan kepada alasan berdasarkan kepada undang-undang, apa alasan yang sesuai, dan kemudian dia melihat kepada bukti. Contohnya, kita nak bercerai dengan suami. Suami tak mau. Tapi suami ni gagal untuk bagi nafkah. Cuai bagi nafkah zahir. Isteri ni yang duk tanggung everything. Bayar rumah, makan, minum, semua dia tanggung sendiri. Suami tak tanggung pun. Selama 3 bulan. 4 bulan ke contoh. Okay? Jadi dah cukup dah itu. Isteri tak dapat. So isteri ada hak untuk filekan fasah bawah alasan tersebut. Cuma alasan sahaja tak cukup. Dia mesti datang dengan bukti. Okay, nak tuntut fasah, dia mesti kena ada bukti. So masuklah macam dalam cerita yang hampa duk tengok, dalam cerita mahkamah bicara semua tu, itulah nama dia perbicaraan. Kita kena ada dakwaan, kita kena ada pembuktian. Sebab tu dalam kes fasah ni, bila kita nak yakinkan kepada hakim, dia mesti kena ada bukti. That's why pada tahun 2020, semasa kita dalam tempoh ataupun fasa PKP, saya buat benda ni. Okay? Siapa yang tak tahu lagi, ada yang baru kot, saya membuat, saya menulis satu buku ringkas dan
boleh lah. Dia tujuan untuk sebagai satu rujukan mudah sebenarnya untuk siapa-siapa yang ada isu nak tuntut fasakh tetapi dia tak tahu apa bukti yang sesuai. So, yang ni saya tak boleh nak kata sebagai satu rujukan ilmiah sangat lah. Sebab dia tak ada macam spesifikasi dalil ke apa semua tu. Okay? Dia bukan rujukan akademik. Cuma dia rujukan untuk anda yang nak preparation. Okay? So, itulah yang saya buat. Nama tajuk dia 16 bukti fasakh sebelum file kes di mahkamah syariah. So, siapa yang nak buku ni, harga dia berapa? Aku pun dah tak ingat lah. Harga dia tahu apa, tapi tak mahal lah. Okay, tak mahal. Okay, siapa yang nak, okay, anda boleh komen, right? Boleh komen nak buku. Tulis je kat sini nak buku. Okay, so esok, okay, siapa yang tulis nak buku tersebut, saya punya team saya, Ain, dia akan PM anda untuk siapa yang nak beli buku ni, dan kita akan bagi link Shopee kepada anda. Mudah lah, pakai Shopee je, senang. Okay, itulah sebabnya saya buat macam ni. Sebab bukan mudah juga fasakh ni. Okay, so faham cara macam mana nak filekan cerai tersebut. Cuma jangan duk minta suami lafaz cerai kat rumah aja. Itu nanti lagi yang penting. Iris Zulaika, nak tahu juga bekas suami boleh wakilkan ke ambil surat cerai tu? Ambil surat cerai mungkin boleh. Yang ni bergantung kepada pejabat agama lah. Kalau pejabat agama benarkan untuk wakil main ambil, boleh . Ini saya tak tahu Muhammad Hakim, Assalamualaikum. Banyak senyum selepas menang Piala Kerbau. Impian teman susah sebab Manchester bukan kaleng-kaleng. Sabar. Beza 3 mata je bro. Sabar. Kami ada baki game begini. Aduh. Piala Kerbau pun Piala Kerbau lah. Janji piala. Okey. Damia Humairah. Aduh. Tuan nak tanya, seseorang itu ada anak tak sah taraf, okey, kemudian berkahwin dengan suami dia and wajib ke suami dia bagi nafkah kepada anak tu? Jawapannya adalah anak tak sah taraf yang tidak dibin ataupun bentikan kepada suami tu, dia tak menjadi satu kewajipan. Walaupun mungkin benih tu datang daripada lelaki tersebut. Contoh satu pasangan yang terlanjur sebelum kahwin. Bila terlanjur sebelum kahwin, lahir anak, okey, kemudian dia berkahwin. Kalau ikut dari sudut biologinya, benih anak tu adalah benih dia lah kan. Tetapi dia tidak boleh dinasabkan sebab anak lahir daripada zina. Aduh. Saya rasa saya kena habiskan awal malam ni. Saya sakit lah. Okey. So, faham tak? Jadi, kalau kata anak tak sah taraf, nafkah wajib kepada ibu, bukan kepada lelaki tersebut. Bukan kepada suami tu, sebab anak tak sah taraf. Okay? Alright. Saya minta maaf sangat-sangat. Saya seriously, saya tak boleh, saya tak open nasihat malam ni. Saya dah tak senang duduk ni. Saya mohon ampun dan maaf. InsyaAllah nanti kita live lagi. Alright? Bye-bye. Assalamualaikum.